Apa dia? Siapa tanya ni? Saya tak berapa jelas. Siapa tanya ni? Checkbox ada. Apa dia? Kita dalam WhatsApp group ada orang tanya, saya cakap apa itu? Dia cakap untuk cek plagiarism-nya, Oh, itu Turnitin. Turn it in. Turn it in lah. Turn it in. Itu tak apalah, tak guna lagi. Brian tanya Actually someone else. Tapi tak apa. Dia tak payah guna untuk tugasan kumpulan tu, tak perlu check dululah. Semester 1 tak payah check lah. Nanti semester 2, 3, 4 nanti boleh check lah. Itu nak check. Software atau hardware punya? Itu sistem lah. Oh, sistem lah. Itu saya awak nak masuk, saya kena bagi password, ID baru awak boleh masuk turn in. Sebab tu saya tak bagi password tu, sebab saya tak wajib malah untuk semester 1 ni. Biar biasa dulu. Baca-baca dulu kan. Bila dah semester 3, 4 nanti mungkin kena buat lah, tengok pada assignment lah. Tapi yang wajib buat semester akhir nantilah bila buat final project. Sistem tu kalau siapa nak buat turn in tu, saya akan bagi pensyarah lah. Awak punya pensyarah dia kena bagi ID, password, baru boleh masuk dalam tu. Boleh main Ada soalan lain ni? Tugasan kumpulan tu jangan lupa hujung Disember kan? Kena hantar report dan video lah untuk pembentangan. So hari ni kita sambung lagi. Minggu lepas kita bincang tentang sistem pengangkutan transportation kan. Jadi tolong ingatlah, ada 5 mood, ada 5 jenis sistem pengangkutan dalam logistik, dalam pengurusan logistik ni. Dan macam mana nak buat pemilihan setiap mood tu kena matchkan dengan sifat-sifat pengangkutan ataupun transportation attribute. Minggu lepas kita ada bincang tu, ada berapa? Ada 6 kan? Speed, apa lagi? Capability, capacity, reliability, flexibility, kan? Cost, kan? So ada 6. So kalau nak buat, nak pilih nak guna transport jenis macam mana tu, kena rujuk pada sifat-sifat pengangkutan tu. Transport attribute tu untuk pastikan cost lah, untuk pastikan operation cost kurang. So apa-apa pun dalam bidang industri apa pun, semua orang akan ambil kisah pasal cost lah. Sebab bila sebut cost, duit lah. Untuk mengurangkan cost. Boleh kita ada bincang mood yang 3 mood yang pertama minggu lepas. Land mood. Land mood ni maksudnya ada truck. Ada, kita dah bincang minggu lepas, ada apa tu, kereta api kan, railway dan pipeline. Ada soalan tak untuk yang 3 mood yang pertama ni? Kalau digabungkan jadi satu lah, maksud land mood lah. Jadi ada 5 lah. Total transport ni ada melalui jalan darat, laut dan udara. Jalan darat ada 3, truck, rail dan pipeline. Boleh? Sekarang kita dah masuk minggu ke berapa dah? 8 dah. Minggu ke 8 dah. Boleh? Boleh teruskan? Boleh, Tuan. Boleh, Sir. So kita sambung
Mode yang keempat, air mode, pengangkutan udara. Okey. So yang ni at least awak faham lah. Dan awak kenal. Semua dah kenal dah. Bila tak? Bila sebut sistem pengangkutan udara ni semua dah kenal. Okey. Apa dia sistem pengangkutan udara? Air freight. Kan? Air freight lah. Kalau 2-3 minggu lepas kita belajar tentang air freight, freight forwarding service tu. Salah satunya air freight lah. Freight, sea freight contohnya. Okay. So hari ni kita bincang tentang carriage of cargo by air lah. Okay. Sekejap saya buka slide. Carriage of cargo by air. Kalau ada soalan boleh tanya. Kami ada quiz atau test tak? Quiz. Setiap minggu dah bagi quiz kan? Quiz apa ni? Yi Tian. Tan Yi Tian. Quiz midterm. Quiz yang tutorial tu setiap minggu saya dah bagi quiz. Test yang tutorial. Okay. Untuk yang formal test tak ada lah. Tunggu kita buat final test lah. Final test maksudnya yang final assessment. Pentaksiran akhir nanti. Okay. Jadi, awak punya tugasan, individu tugasan tu, tugasan kumpulan dan tugasan akhir lah. Tugasan akhir tu pentaksiran akhir lah. Final assessment tu. Okay. Campur 3 assessment ni. So total 100 markah. Tu markah penuh lah. Kan. Okay, awak tak boleh lah dapat markah penuh, betul tak? Boleh? Itian So individu awak dah buat. Yang untuk group assignment bulan Disember ni kena hantar. Dan bulan Januari buat final assessment lah. Final pentaksiran akhir. Okay? Itu saja. Doktor, bila kita buat final assessment, right? Kita next year akan belajar logistik tak? Next year tu next semester ke macam mana, Brian? Next semester, sorry. Next semester. Next semester awak akan ambil, awak dah semester kedua, awak akan belajar kursus yang lain lah. Kursus logistik cost yang contohnya semester 2 mungkin awak akan belajar saya ada sini. Awak akan belajar servis logistik ke contohnya. Subjek yang lain lah. Macam semester pertama ni, ini adalah asas. Subjek asas. Okay, asas logistik. Okay. So secara asasnya, secara fundamentalnya awak dah tahu, dah faham lah. Lepas tu pergi semester kedua awak akan ambil satu lagi subjek yang lain, subjek logistik. Subjek pengkhususan logistik lah dan banyak lagi subjek lain lah. Semester ketiga, kalau semester kedua awak akan belajar mungkin contohnya supply chain ke contohnya. Semester ketiga awak akan belajar servis logistik ke. Semester keempat akan belajar transport management ke contohnya. Okay. Semester kelima belajar logistik information system contohnya. Apa dia, Brian? Semester 2 kita masih lagi year 1 tak? Apa dia? Semester 2, we still at year 1, right? Ya. So you still year 1. Satu tahun pertama ada 2 semester. Semester 1, semester 2. Semester 1 you start dengan September this year kan? Semester 2 February next year. Semester 3 September next year 2021. Semester keempat Februari 2022. Dan continue sampai 8 semester. So 4 tahun. And grad. Lepas tu terus bekerja dengan logistik company. Senang kan? 4 tahun belajar. Okay? Kan? So kena aim target daripada sekarang lah. Betul tak? You nak kerja mana? Nak kerja dengan shipping line ke? Nak kerja dengan forwarding company ke? Nak bekerja dengan kan? Nak buka bisnes, logistik bisnes ke? Jadi agent ke macam mana? Okay? Nak bawa prime mover ke? Kan? Ingat prime mover? Kan? Kalau you nak bawa prime mover, Brian, you kena ambil lesson
daripada sekarang lah. Kan? 4 tahun ni prepare. Kan? Prepare degree, dokumen dan prepare license. So boleh jadi kan driver, bukan driver lori tak glamour, betul tak? Sebut driver prime mover baru. Betul? Kan? Ui, gaji besar tu 5-6 ribu. Kan? Nak buat long haul ke kan? Ataupun yang dekat-dekat dalam warehouse ke. Okay? Boleh? So prepare. Sekarang you tahun semester 1. So target 4 tahun 8 semester. 1 tahun 2 semester. Okay? Itu struktur. Struktur pengajian. Okay? Boleh. Jadi target lah daripada sekarang. Kan? Degree dah dapat dah selepas 4 tahun. So apa lagi awak punya yang boleh memberi nilai tambah lah. Preparation. Ambil lesson ke, upgrade CILT dah dapat dah selepas 4 tahun belajar kan, automatic boleh dapat CILT kan, awak jadi member pada Chartered Logistik dan dapat degree, itu dah confirm lah, tapi syarat lulus lah, belajar 4 tahun habis. Okay, so lain-lain tu awak prepare lah, itu prepare sendirilah. So awak nak ambil CJ professional jadi agent custom ke contohnya, ada short course kat luar kan, musim cuti 2 minggu 3 minggu, so itu, tapi yang tu kena belanja sendiri lah kan. Adalah mungkin CILT buat short course tentang custom agent kan contohnya, itu untuk awak nak tambah ilmu lah tentang logistik. Banyak lah awak kos-kos yang kursus-kursus yang dibuat di luar. Okay. Boleh Brian? So anything chat? Dah explain tadi. So, okay. Beres. Okay. Kita sambung yang carriage of cargo by air. Mana tadi? Okay. Seperti biasa, saya akan tunjuk slide untuk memudahkan. Slide ni gambar je lah. Gambar-gambar je. Okay. At least awak faham lah. Boleh nampak ke slide? Belum. Boleh kan? Carriage of cargo by air. Mood lah. Mood transport. You're presenting. Boleh nampak slide? Boleh kan? Ada yang tak nampak? Boleh sir. So kalau hari tu dah ada buku semua kan? Saya dah share yang buku yang PDF tu. Boleh lah kan? Scroll buku tu. Tak baca tak apa. At least awak scroll tengok setiap muka surat lah. Apa dia punya content. Tak perlu, tak baca pun tak apa. Kalau nak baca lagi bagus. Tak baca pun at least awak. Perbezaan. Apa dia? Ada perbezaan. Atau semua macam sama dia? Ya, beza ayat je lah sebab buku lain kan. Okay. So, untuk subjek logistik ni, mana-mana buku tentang logistik supply chain ke, you boleh baca lah, dia hampir sama je. Yang beza semua dia punya explanation lah. Sama lah. Semua konten sama lah. Sama lebih kurang. Main content sama lah. Dia punya contoh, dia punya ayat-ayat tu berbeza lah. Tapi maksud sama lah. Okay. So bacalah nak baca. Masa free nanti ada baca. Okay. Daripada baca WhatsApp, baca Insta tu kan, update status semua tu, baik baca buku tu. Okay. Boleh? So carriage of cargo by air. Carriage of cargo by air ni kapal terbang lah. Betul tak? Okay. So kita tengok yang mana yang penting lah. So learning outcome, at the end of this chapter, you should be able to explain the different type of organizational body in air transport. Okay, so at least yang badan-badan pihak-pihak berkuasa menguruskan sistem penggotong udara ni siapa? Kena tahulah. Okay, sebab nanti kalau siapa berada dalam industri
air forwarding, so dia kena tahu sebab dia akan berurusan nanti. Okay, explain carrier right, describe different type of aircraft, okay, describe unit type of unit load device, ULD. ULD ni kalau yang by sea tu container to store cargo. Tapi yang by air ni dia berbeza lah sebab kapal terbang kan. So dia punya capacity tu dari segi capacity, dari segi volume tu limited lah. Okay, jadi container dia pun kecil-kecil lah. How to handle different type of special cargo lah. Ada soalan boleh tanya nanti. Okay, introduction. Oh, ini sejarah kapal terbang lah. Sejarah kapal terbang baca sendiri lah. Okay. Kan? So kalau dari segi Air Transport Organisation ni kan, so pihak authority Air Transport Authority Organisation ni ada 3 lah. 3 most important organisation in Malaysia. So satu di Department DCA. Tapi sekarang dia tak panggil DCA dah kan, dia panggil apa? Kan dia panggil apa? Suruhanjaya Penerbangan lah. Okay. So this one of the department under MOT. So secara asasnya semua logistik sistem ni, logistiknya matter ni semua di bawah Kementerian Pengangkutan, MOT. 5 mood pengangkutan ni kalau di Malaysia ni secara umumnya di bawah Kementerian Pengangkutan. That is responsible to provide efficient and safe air transport. DCA pun di bawah MOT. MOT. Dia tak panggil DCA dah sekarang, dia panggil, awak cari lah, dia panggil Suruhanjaya Penerbangan Awam ke apa. So Google tengok. Tak ingat tak apa yang ni awak tahu. So among the sector division in DCA are responsible to ensure the safety air, include the air traffic management sector. Semua kawalan sistem pengangkutan udara adalah di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Penerbangan Awam. Contohnya MH370 hari tu kan. Itu kes tu di bawah DCA lah yang menguruskan. Dan yang kedua ada International Civil Aviation Organization. So ini di bawah United Nations. Apa dia United Nations? This is one of the agency of United Nations. Siapa tahu? PBB ya? Saya saja je nak test, betul tak? Kan? PBB lah, kan? Nak test tengok. Betul tak? Student pelajar universiti tahu ke tak tahu? Kan? Which established under the Convention Civil Aviation. Ini untuk International Aviation. Okay? Ini just untuk knowledge lah. Dan yang ni pernah dengar kan? IATA, betul? International Air Transport Association. Okay? So satuan lah. Satuan International Air Transport. IATA is a trade body which represents some 230 airlines, about 93 of scheduled international air traffic. Bawah satuan. Okay. Kalau yang truck forwarding semua ada satuan. IATA also responsible to represent. Okay. Ini dia punya bidang tugas lah. Okay. On safety, security, agency program, planning, regulation, public policy dan sebagainya. Okay. So dia ada IATA, AITA lah, AITA also produce the tag book. The tag ni the air cargo tariff book. Ni pasal rule and regulation. Okay, rule and regulation. Dia satuan kan, maksudnya semua sistem pengangkutan udara kena patuh kepada rule and regulation. Okay. Boleh. Itu contoh untuk Air Transport Organisation. Okay. Dan yang menguruskan ni adalah
melalui lapangan terbang lah. Betul? Kan? Maksudnya kalau awak berada dalam tugasan dalam perkhidmatan air forwarding, maksudnya awak akan berurusan dengan pihak lapangan terbang kan? Malaysia Airport Berhad semua tu kan? So kena tahulah. Awak kena tahu dia punya rule and regulation dengan custom macam mana contohnya. Okay? Boleh? Ini secara umum secara general the carrier ataupun shipper right and duties. Okay? So ini lebih kepada rule and regulation. Ada protokol semua ni convention, Montreal Protocol. Okay? Ini lebih kepada right and obligation of the airline, right and obligation of the shipper. Okay? Airline dan shipper. The airline has the right to payment of freight and other charges. The carrier to has malah saya nak baca lah kan. The shipper has the full right. Okay, shipper dengan airline. Airline. Dan type of aircraft so sebelum type of aircraft ni carrier dengan shipper ni, carrier ni airline lah. Okay. Cuma yang awak kena perlu faham okay. So macam mana nak book how to book space okay. Airline space. Okay. So ini bidang tugas kalau berada dalam air forwarding company lah. Okay, bila awak dah dapat customer order tu, okay, dah ada delivery schedule semua tu, dan kena book space, kan? Itu penting. Kalau awak terlepas booking tu, maksudnya awak kena tunggu next flight, kan? Kapal terbang ni dia bukannya hari-hari, betul tak? Kapal kargo lah. Kan? Mungkin dia 2 hari sekali, jadi shipment akan delay lah, shipment akan terlewat. Itu penting kena pastikan bagaimana nak booking space, booking airline space. Itu penting. Okay, airline space. Okay, any individual or organization seeking to book airline space ataupun airline slot biasanya through agent kan, agent. Okay, so booking pun melalui agent. Contohnya awak nak gunakan Mass Cargo contohnya, FedEx Cargo ke contohnya, DHL carrier ke contohnya, then kena booking biasanya melalui agent. Okay, sebab airline ni biasanya dia do not directly deal with customer, customer. Okay, so biasanya dia melalui agent. Okay. Contoh agent dia adalah forwarding, freight forwarder, freight forwarder. Okay, itu agent. Customer akan bagi dekat freight forwarder akan booking dengan carrier ataupun airline. Okay. Contoh kalau awak berada dalam company awak bekerja dengan forwarding, air forwarding, then awak kena buat space booking. Okay. Sebab freight forwarder biasanya dia akan direct dengan airline. Okay. Sama ada Mass Cargo ke, nak guna FedEx ke contohnya. Okay. Boleh Kalau ada soalan boleh bertanya. Okay, type of aircraft ada berapa jenis? 1, 2, 3. Kan, yang biasanya satu passenger, satu cargo lah. 2 jenis lah. Satu lagi tu mix lah. Okay, mix antara passenger dan cargo. Okay. Ini awak tahulah semua kan. Cuma pentingnya dalam bidang logistik ni, kalau bekerja dalam air forwarding ni, macam mana nak
nak booking space. Okay. Nah, itu penting. Jadi kena ada networking lah. Okay. Ini contoh. Ada tak pernah tengok kapal terbang? Ada. Ini passenger ni, betul? Kalau tak pernah tengok kargo kan, airline, boleh Google lah tengok. Ada banyak, FedEx ada, Mas Cargo ada. Okay, dan lain-lain lah. Ini contoh. Tengok gambar yang saya bagi tu, contoh. Okay, ini FedEx ni, contoh dia bagi FedEx. Macam ni. Ini contoh. Okay. Ini kalau yang ni maksudnya cargo aircraft lah ni. Okay. Cargo aircraft. Ini kontainer dia lah. Dia punya kontainer size dia tak besar lah, sebab dia kapal terbang. Dia tak boleh masuk yang TEU 20 footer, 40 footer kat kontainer tu. Kan? Tak boleh terbang nanti kapal terbang. Okay. Jadi dia punya kontainer kecil lah. Mungkin 1 meter kali 1 meter ataupun 1.2 meter macam tu saja. Okey. Dia panggil ULD. Ni ULD. Okey. Dan ini pallet dia ni, pallet dia. Okey. Kita tengok gambarlah ULD. Unit load device to improve handling and also to maximize the cargo volume. Okey. Airline have introduced ULD. Okey. With the corresponding to the aircraft loading. ULD ni macam kalau yang by sea container. Okay, container. Boleh ada soalan? Ini lebih pada straightforward lah. Awak dah tahu ni, cuma kan saya tunjuk dia punya equipment lah. Contoh ini pallet kan, aircraft pallet. Okay. This pallet are standard. Okay. Untuk load kargo dalam aircraft lah. Ni jenis igloo. Tadi jenis apa? Jenis pallet. Ni jenis igloo. Okey. Dia punya container dia. So ada container, there are many type, ada container lah. Ini dia punya jenis-jenis lah. Okay, punya jenis-jenis container. Kalau yang container by sea tu ada 20 kaki, 40 kaki macam tu lah. Okay. Ada 3 kategori ni. Okay. Similar to the igloo, divide into 3 category. Main deck container, lower deck container and intermodal container. Okay. Ni contoh. Contoh main deck macam ni, lower deck container macam ni. Kan? Ini contoh container. Okay. Ini apa ni? Emirates Sky Cargo contohnya. Okay. Ini contoh. Dah pernah tengok kan? Okay. Doktor, Kenapa yang dalam buku yang main deck container tu dia punya lebih 163 cm tapi dalam slide kurang 163 cm. Yang lower? Itu jenis dia. Okay. Kalau lower ni dia rendah sikit. Yang main deck ni tinggi sikit. Ini type. Jenis ULD. Jenis container. Container ada yang main deck container. Kan ada 3 kan, ada lower deck, ada yang intermodal container. Ni contoh dia. Kan dia bagi contoh. 163 ni berapa? 1.6 meter kan? Paling tinggi tu.
Kalau lower deck container ni 160, bawah daripada 163, maksudnya mungkin ada 120 cm contohnya. 1.2 meter lah contohnya. Ini jenis-jenis dia. Boleh? Boleh, thank you. Tapi yang ni semuanya awak tak akan handle buat benda macam ni. Yang ni semua airline yang akan buat lah. Dan dia punya personal, dia punya staff akan buat lah. Okay? Contoh. Lepas tu air loading assistant. Okay? Airline can handle different type of special cargo lah. Okay? So biasanya tengok pada jenis barang lah, jenis cargo. Kalau dangerous good cargo, okay, ini kena ikut rule and regulation. Okay, rule and regulation. Yang ni semua dah tahu dah. Okay. All that DG cargo ataupun dia panggil DG lah, dangerous good cargo required by IATA rules and regulation have been declared by the submitting party lah. So airline have the right to reject the cargo if the suspected to be DG dangerous good. So maksudnya dalam airline ni tak boleh bawa hantar benda-benda yang berbahaya lah. Okay. Kena declare. Dia kena declare dan custom akan check lah sebelum tu. Mana tahu kan ada buat kan smuggle daun ketum ke contohnya kan. Jadi tak boleh lah. Ini contoh-contoh. Okay. Benda-benda yang dilarang lah. Okay. Dia ada dia punya labeling nanti. Kan? Dia tanya kan. Biasanya kalau kita pun kalau kan pergi airport pun kan dia tengok gambar. Are you carrying this item ke contohnya? Kan? Are you carrying them in your luggage? Or on your person? Benda-benda ni. Kan? Tak boleh lah. Okay, ini standard lah. Standard. Boleh bawa binatang contohnya kan. Tapi kena declare lah. Okay. So apa lagi? Kan barang-barang berharga contohnya kalau ni nak buat panda panda daripada China nak pergi ke zoo negara contohnya. Okay. Dan barang-barang kargo lah, barang-barang elektronik ke yang ekspor import contohnya. Okay. Contohnya macam ni. Okay. Barang-barang yang berharga ke kan. Okay. Special handling cargo ke contohnya kan. Bawa apa ni kan masa-masa banjir ke contoh kan. Okay. Itu lebih kepada human logistik lah, humanitarian logistik. Okay. Tapi yang kita bincang ni lebih kepada commercial logistik. Okay. Ni contoh mas kargo. Kan mas kargo nak bawa F1 pun boleh bawa F1 kan. Bawa kan. So menggunakan kargo dan ada dia punya spek. Okay. Distribution cost consideration. Jadi dalam untuk memilih sama ada menggunakan mood ataupun mood yang lain, so cost kena ambil kira lah. Order preparation, packing cost, document cost, insurance cost, transport to and fro port kan, terminal handling fees, freight charges. Paling mahal sekali freight charges lah. Okay, ini cost. Okay. Sebab tu dalam transportation attribute tu kan ada cost kan. Okay. Jadi kena ambil kira. Okay. Nak buat delivery penghantaran tu sama ada melalui mood yang mana. Yang murah dan cepat contohnya. Custom clearance charges, duty tax, order section, so macam-macam cost. Inventory, warehousing. Okay. Distribution cost. Ini semua penerangan explanation tentang cost lah. Okay. So
Itu saja untuk air mood. Air mood simple je, betul tak? Kapal terbang dan dia punya container. So you buat arrangement, space booking semua sekali dan prepare document. Okay. So do not assume that air freight is always most expensive mode of travel lah. Logistics should factor in all component and then make a cost simulation to compare the transportation mode. Ini penting ni. Logistics should factor all in component and then make a cost simulation. Kena buat comparison ataupun buat quotation. Okay. So tengok kalau hantar by sea berapa charge dia. Kalau hantar by air berapa charge dia. Okay. Kalau customer sanggup bayar kan, dia nak cepat dia boleh hantar bayar cost by air dan kita arrange by air lah. Okay. So you will be surprised by the result among the factors charge. Ini cost kena ambil kira semua ni. Okay. So boleh, itu saja untuk carriage of cargo by air. Ada soalan nak tanya? Simple je lah, straightforward. Okay. Malaysia Commission dia panggil kan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia. Okay. Dulu dia panggil DCA. Okay. Fungsi sama lah, cuma nama beza. Boleh? Okay. Cuma ingat dalam pengangkutan ada 5 mood. Ada 5 mood dan pemilihan mood yang mana nak guna tu kena mengikut transport attribute okay, specification tu. Kalau nak cepat, yang mana nak cost paling murah, yang mana dari segi dependability kan. So yang mana fleksibel, yang mana capacity, capability, kena pilih ikut dia punya 6 attribute tu. Okay. Boleh? So kalau tak ada, then kita move on kepada by sea by sea Tapi sekarang yang by air ni kita tengok agak dia punya operation banyak kurang sebabkan yang isu-isu semasa lah, isu-isu pandemik sekarang. Okay. Kita tengok banyak airliner yang bankrupt lah, hampir kan tutup kedai ni. Okay. Boleh? Ada soalan nak tanya? Tuan. Okay. Doktor, itu igloo untuk store dia punya kargo Apa dia? Container. Igloo. Ya. Dia punya container lah. Untuk masukkan kargo, dia akan masuk kargo dalam tu. Dan kalau macam container lah, macam container yang 20 kaki, 40 kaki. Tapi yang by air dia dalam 1 meter, maksimum pun 1.6 meter macam tu lah. Okay. Itu jenis-jenis dia panggil. Ada jenis igloo. Kan? Okay. Ada yang aircraft pallet. Ada yang container. Okay. Type lah. Type of container. Boleh? So kita tengok next mode yang seterusnya adalah sea mode. Sistem pengangkutan melalui laut. Okay. So jangan lupa ingat saya attendance nanti lepas. Okay. Kita habiskan ni dulu. Sea mode. Okay.
Saat ni kita cover dah 5 jenis ataupun 5 mode of transportation lah. Okay. Chon Yingru tanya, dangerous good cargo. Apa itu dangerous? Dangerous good cargo ni cargo yang bawa barang-barang yang bahaya lah. Contohnya bawa dadah ke contohnya, kan? Bawa ketum ke contohnya, bawa senjata api ke contohnya, bawa chemical ke contohnya. Jadi kena declare lah. Maksudnya benda-benda yang apa? Yang Illegal. berbahaya. Ha. Kan? Dangerous cargo, dangerous good cargo. Dangerous, barang-barang yang bahaya. Okay, kena declare. Boleh tapi kena declare lah. Okay. Atau mungkin kena kan sewa special aircraft ke, kan? Boleh? Pernah dengar kan cerita MH370? Kau tak tahu? Pernah tuan. Bila? 2014. Sekarang 2020. Masa tu awak umur baru berapa tahun? Kan? Sekarang umur berapa tahun? 20. Kan? 20 tolak 6 tahun. Baru 14 tahun. Awak tahu tak? Nah. Tahu. Wah, bagus lah kan? MH70 2014. Sekarang 2020. Awak umur 20 tahun. Tolak 6, 14 tahun. Masuk awal form 2. Tapi dah ambil tahu pasal ni. Bagus lah. Betul tak? Nah. Betul ke? MH70 2014. Betul ke? Google tengok. Betul sir. Betul kan? Okay. So next kita bincang mood yang kelima. Ini mood yang paling penting lah. Bukan paling penting. Maksudnya carriage of cargo by sea ni yang kebanyakan biasanya urusan export import, urusan penghantaran kargo adalah melalui laut. Okay? Melalui kapal lah. Melalui kapal laut. Sebab dari segi kalau awak tengok kepada sifat-sifat pengangkutan transport attribute tu, dia murah. Lepas tu volume banyak boleh bawa, dari segi capability, kemampuan dia, kan? Okay. Okay. Mood apa ni? Carriage of cargo by sea ni. Okay. Banyak. Okay. So siapa dia punya operator? Kan? Pelabuhan lah. Berapa? Kita ada Malaysia ada berapa pelabuhan? Cuba kira. Bagi exercise, latihan sikit supaya hilang mengantuk. Malaysia ada berapa pelabuhan? Pelabuhan yang besar lah. Kan? Port Klang, betul tak? Port Klang kan? Port Klang ada berapa operator Port Klang? Pelabuhan Port Klang. Ada pelabuhan barat, West Port dia panggil, ada pelabuhan utara, North Port, dan ada pelabuhan selatan, South Port. Ada 3 operator pelabuhan di Port Klang. Benda-benda basic macam ni lah kena tahu. Tak boleh kalau awak dalam sea freight nanti awak kena tahu benda-benda ni. Kan nak hantar melalui Port Klang ke, nak hantar melalui pelabuhan Pulau Pinang ke, nak hantar melalui Johor ke contohnya. Kan itu kalau pantai barat kita ada 3 pelabuhan yang utama lah. Pulau Pinang, pelabuhan Kelang, Kuantan. Pelabuhan apa ni di Johor apa? Tanjung Pelepas lah. Tanjung Pelepas. Kan? Okay. So ada kalau di Sabah, Sarawak adalah kan. Di sebelah pantai timur Kuantan. Kuantan Port. Okay. So itu pun penting juga. Tapi dia Kuantan ni dia lebih kepada oil and gas. Okay. Dia banyak kepada oil and gas. Kalau untuk yang komersial punya kargo, Penang, Pulau Pinang di pelabuhan Kelang dan di Tanjung Pelepas ataupun Pasir Gudang. Okey. Apa dia? Di pelabuhan Butterworth
count as pelabuhan besar ke? Pelabuhan Pulau Pinang lah. Di Batu Wers sana. Di Batu Wers. Pelabuhan Pulau Pinang kan? Besar lah. Okay. So sana pun ada kapal-kapal yang Pulau Pinang kan dia ada satu kawasan industri tu. Okay. FIZ ke, di Bayan Lepas ke macam tu. Kan? Maksudnya semua kargo daripada Bayan Lepas yang kilang-kilang yang produce di Pulau Pinang tu ekspor melalui pelabuhan Pulau Pinang. Ataupun daripada pelabuhan Pulau Pinang dia akan bawa ke Pelabuhan Kelang. Okay. So kena tengok dia punya route trip dia. Kalau tak ada direct dia akan bawa ke Pelabuhan Kelang dan combine dalam vessel dalam carrier yang sama. Lepas tu baru dia deliver kepada next station destination mana dia nak pergi lah. Okay. Sebab nanti kita tengok dalam sea carrier ni dia ada main vessel, dia ada feeder contohnya. Apa fungsi main vessel kan, carrier tu, dan apa fungsi feeder contohnya. Okay, nanti kita akan tengok. Boleh? At least awak tahulah kan, yang by sea melalui pelabuhan. Okay. Tapi jangan pergi pelabuhan, bahaya. Okay. Sebab sana semua benda-benda yang besar semua ada kat sana. Semua besi, di pelabuhan ni semua besi. Okay. Dan satu kawasan yang berbahaya lah, terutama di Pelabuhan Kelang. Okay. Kalau siapa yang pernah lalu sana lah. Boleh? Boleh? Ada nak tanya? Carriage of cargo by sea. So kita tengok. Kalau ada soalan boleh tanya. So learning outcomes, at the end you should be able to identify different type of vessel. Vessel ni carrier lah, kapal. Vessel. Explain the different part of vessel. Okay. Sama ke macam airline tadi. So how to book vessel, booking space. Okay. So make the 7-point inspector of container. So kalau melalui jalan laut, carriage of cargo by sea ni ataupun seamood, so menggunakan kontainer lah. Kontainer dia bukan macam igloo yang tadi lah. Dia punya kontainer size 20 kaki, 40 kaki. Okay. Dan ada lagi lah size-size lain. Tapi standard dia 20 dan 40 lah. Okay. Kalau untuk yang kargo biasa ni, kan 20 dan 40. Okay. Nanti kita tengok apa jenis-jenis vessel dan apa 7-point inspection. Okay. So introduction, kan, melalui jalan ini sejarah dia lah macam yang air tadi lah, kan. Sejarah dia kan, water kan adalah oldest mode of transport. Kan, kalau ini jadi sejarah pula kan, tapi tak apalah cerita, kan. So, kalau awak tengok kan, zaman dulu kalau ada sungai, tepi sungai lah orang akan duduk, betul tak? Orang akan buka kampung semua sekali kan. Okay. Sebab tu dia kata the oldest mode of transportation. Okay. Semua duduk tepi-tepi sungai, tepi-tepi laut semua sekali. Sebab senang untuk sistem pengangkutan. So ini sejarah dia. Jadi kan, today shipping is estimated to carry about 90% of international trade in terms of volume. Okay. Itu saya kata tadi, untuk yang carriage of cargo, seamood ni adalah paling penting lah. Sebab almost 90% 90% international trade menggunakan seamood. Okay. Dan dari segi volume pun dia lebih besar lah. Okay. Boleh? Ke tidur? Jangan tidur. Ada gitu ada. Ada lagi, okey. So part of vessel. Ini kita belajar gambar kapal, vessel kapal. Mana dia punya ni, semua ni 1 sampai 9. Tengok sendiri lah, okey. Siapa pernah naik kapal? Kapal kargo? Saya pun tak pernah. Okey. So type of vessel, ada macam-macam jenis. Okey. Ni. Cruise
ataupun kapal layar, kapal layar. Kapal jolo contohnya. Oh, sensitif tu. Raven kena delete tu yang ayat yang saya sebut tadi. Raven sensitif tu. Tapi kita belajar kan, tak apalah saya bagi contoh. Okey. Kan, gurau je Raven. Okey? Okey. So Okey. ada conventional vessel untuk bulky carrier lah, bulk vessel untuk bulky kargo. Contohnya nak bawa kayu balak ke, bawa pasir ke, kena guna conventional vessel lah. Okay. This vessel type carry cargo in bulk. Ini bulky not in container. Maksudnya kalau kau buat kayu balak takkan masuk dalam container kan? Terus masuk dalam dia punya kapal lah. Okay. Ini yang conventional vessel. Okay. Kalau awak nak tengok kan, awak boleh masuk mana-mana, sekarang senang kan, contohnya Westport. Westport dia ada dia punya laman web dia kan. Awak masuk, awak buka video, tengok macam mana dia punya operation. Okay. Sebab pelabuhan pun sebenarnya satu bidang yang menyediakan peluang pekerjaan besar sebenarnya. Okay. So contoh awak di Pelabuhan Kelang dah ada 3 port. Westport, Northport, Southport. Paling besar Westport. Yang kedua North. Yang ketiga South. Okay. So boleh bekerja dengan mana-mana operator ni. Okay. So dia punya scope scope dia besar. Okay. Boleh lah minta. Okay. Tu saya kata internship jangan minta kedai runcit. Saya pelik kan. Belajar bidang logistik tapi bila buat internship semester akhir pergi buat kedai runcit. Buat ni company-company macam ni. Pelabuhan kita dah ada berapa pelabuhan di Malaysia. Kan? Forwarding company ada berapa ratus forwarding company. Kan? Shipping line company ada berapa puluh shipping line company. Minta semua tu. Okey? Ini untuk future lah. Preparation. Jangan buat pejabat tanah lah buat internship. Kan? Buat di klinik desa contohnya. Okey? Kan tak boleh. Okay? Sebab internship tu adalah awak punya sebagai jambatan lah. Jambatan bila awak dah habis, terus awak boleh bekerja dengan company tu. Okay? Tunjuk performa yang bagus lah. Kalau selalu lewat, selalu tak datang, okay? Sebelum kerja tu dia dah terminate dah. Dalam intern tu pun dia dah terminate dah. Boleh? Okay? So how to book conventional vessel? Ini cara-cara nak booking lah. Nak booking container. Nak booking kapal. Vessel. So macam biasalah kena determine time, masa, jadual dia semua sekali lah. Okay. So seterusnya. Tak apalah, jadi tahu je nak book nanti macam mana tu. Next lah belajar dalam servis logistik kan nanti. Containerized vessel. Yang ni yang biasanya digunakan untuk export import lah. Untuk bawa kargo contohnya barang-barang elektronik ke contohnya. Kan? Retail punya barang ke contohnya. Containerized vessel. Kapal kontainer lah senang cerita. Kan? Kapal kontainer. Kan? Awak Google lah tengok Maersk Line ke Costco Liner ke contohnya. Containerized vessel. In doing international business, containerized cargo are the most commonly used. Biasanya cargo normally loaded into 20-foot container contohnya. Ataupun dipanggil TEU, 20-footer equivalent unit. Ataupun FEU, 40-foot equivalent unit. 1 FEU equal to 2 FEU, yalah. Kan? 40 bersama dengan 2 kontainer yang saiz 20 kaki lah. Boleh?
Boleh. Kalau ada soalan boleh tanya. Containerized vessel. Dan macam-macam jenis lah container. Kan? Ada yang 20 foot high cube, ada yang 40 foot high cube kan. Okay, 40 foot high cube. Dia tinggi sikit lah. Tinggi sikit. 45. Macam-macam lah. Macam-macam. Ikut kepada kegunaan dia dan ikut pada kargo. Okay. Yang standard saya kata 20 dan 40 tu standard. Ada lagi 40 saiz 48 kaki. Ada 45, ada 40, 42, ada 40 high cube dengan 40 dah beza dah. Okay. Google tengok kan jenis-jenis kontainer macam mana. Penting awak kena kenal kontainer. Okay. So ini dia punya sambungan. Okay. Booking in general below how to book is made. Ini nak booking lah. Ensure container ready. Mula-mula kena ada container lah. Kena ada. Prepare document, call shipping line, send booking notice to haulage ataupun trucking company, make the necessary payment, receive container, check condition of container. Ni yang 7 point checking tu. Okay. Bila container receive kena check. Kan? Kena check. Nanti saya tunjuk apa dia panggil 7 pointer check. Okay. Arrange the load cargo masuk loading lah. Arrange the haulage trucking company send to port. Yang ni saya kata boleh kalau ada lesen tu boleh jadi prime mover driver tu kan untuk send container tu port. Tu menggunakan haulage service lah. Okay. Dan BN ni lebih pada dokumen lah. Tadi apa? Tadi ni how to return container receive for import. Kan? Nak return balik lah container dia kena cycle lah. Recycle. The procedure to receive and return of container for import. Macam sama lah. Receive dia punya order semua sekali, dokumen semua sekali lah. Okay. Ini lebih kepada praktikal lah. So, ini shipping line. Contoh-contoh saya bagilah. Okay. Kan dalam shipping line ni dia ada main line, main liner ataupun dan kedua feeder. Ni saya ambil figure ni yang di pelabuhan, saya tak. Kan. Awak boleh nampak ke tadi saya tak buat slideshow? Boleh nampak? Boleh. Boleh sir. Yalah, awak diamnya kan sebab awak yang penonton, saya tak tahu. Saya cakap je. Kan? Nampak saya. Boleh nampak. Okey. Ini lebih jelas kan sebab saya dah buat slideshow tadi, okey? So, ini contohnya liner shipping line. So, biasanya shipping line ni ada main. Saya ambil figure ni yang di Westport. Ni di Westport. Ada 35 main liner di Westport. Dan ada 38 feeder. Apa feeder? Apa liner? Main liner kapal yang besar lah. Feeder ni kapal yang kapal besar ni kadang dia tak boleh masuk di pelabuhan tu. Jadi untuk hantar kargo ni ke kapal yang besar, main line menggunakan feeder. Okay. Kapal kecil lah, doktor. Apa dia? Itu feeder kapal kecil. Lebih kecil. Kapal kecil lah. Kapal yang feed kepada kapal besar. Ini contohnya mainline operator. Itu saya kata ada berapa puluh shipping line company di Malaysia. Ini semua peluang lah. Awak nak bekerja. Awak nak masuk kerja mana? Nak kerja dengan APL, CMA, COSCO, Emirates, Evergreen, Hanjin, Hapag, Hyundai, K-Line, MERS, MOL, NYK, OOCL. So, you pilih lah.
Kan? Itu saya kata bidang ni satu bidang yang besar. Ini baru dalam transport kan. Sea forwarding ya, atau ini bukan sea forwarding, ini liner. Sea liner. So shipping line. Kan? Okay. Besar tak? Banyak kan? One High ada. Kan? Nak kerja kat mana? Simatek. Kan? OCL. So boleh pilih. TS Line contohnya. Ini main liner operator. Dan ini adalah feeder. Kapal kecil. Kapal yang feed kepada kapal besar. Kadang-kadang nama company sama je. Ada company tu dia ada main vessel, ada yang feeder vessel. EPL, CMA, K-Line, MOL contohnya. Okay. Kan? Okay. Ini shipping line. Okay. Kalau dalam airline susah sikit sebab airline kita lebih kepada kebanyakannya macam Asia semua tu mass, lebih kepada passenger kan. Yang kita bincang ni lebih kepada cargo operation. So ini cost dalam shipping freight, dalam sea freight lah. Macam-macam lah, container operation, demurrage, detention, cargo, deteriorating cost, on dock, off dock. Okay. Ini semua cost lah. Cost. Hidden cost. Special vessel ni spek kapal lah. Okay. Tak tahu pun tak apalah, just biasanya yang ni lah. Ni. Dari segi capacity ni. Contohnya capacity of kan 18,000 TEUs carriage. Dia boleh bawa 18,000 container. Tapi ni lama. Yang besar sekarang boleh bawa 20,000 saya rasa. Okay. Maersk Line ataupun COSCO. Awak boleh google tengok jenis-jenis. Sama ada Maersk Line ataupun COSCO. Mana yang besar sekarang. Okay. Google tengok dalam internet. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Buku ni untuk rujukan. Okay. Panduan. Contoh boleh tengok dalam video. Dalam YouTube ke contoh. Okay. So last kali ni 7 point container inspection. Okay. Ini praktikal lah. Mana-mana logistik operasi yang kena check ni. Container handler should inspect, okay, with utmost care the following: front wall, left right side, floor, ceiling roof, inside container, outside container kan, undercarriage kena check semua sekali. Reject tak nampak kan. Okay. Ni gambar dia. Senang cerita gambar lah, tengok gambar. Kan? 7 pointer and container inspection. Okay. Contohnya, bila container isi kena check, kena buat 7 point inspection check. 7 point inspection process check. Pertama sekali kena check bawah. Kan? Pintu, inside, outside door kena tengok. Ada bocor ke tak ada bocor? Boleh tutup ke tak boleh tutup contohnya. Right side kena tengok. Kan? Floor kena tengok dalam ni. Okay. Sebab kontainer ni macam-macam. Dalam tu ada paku lah, ada besi lah. Kan? So dia depend pada kargo. Kadang orang ketuk paku. Kan? Ikat dia punya kargo dalam tu. Jadi bila receive kontainer kena check. Ini satu SOP yang wajib. Yang wajib. Macam kita lah sekarang kan, COVID. Penjarakan sosial wajib, pakai topeng wajib. Dalam logistik, container inspection, 7 point ni wajib. Kena check. Left side, right side, ceiling roof kena check. Ceiling roof nak check macam mana? Kan? Front wall, tengok lah. Kena pakai ni ya, pakai tangga. Kan? Pakai tangga. Dalam kena check,
ada bocor ke tak ada bocor kan. Sebab masa kargo kan dalam kapal nanti kalau ada bocor, kalau hujan kan masuk dalam kontainer, bila customer receive barang rosak contohnya. That's why kita check. And then kalau customer receive barang damage, rosak, so dia claim kepada forwarding company lah. Bila tengok staff forwarding company tak buat 7-point inspection process check. Jadi siapa yang kena tanggung the cost? Maksudnya forwarding company kena bayar. Kena bayar barang yang rosak tu. Okay. So then kena kan dari segi kos melibatkan kos yang besar lah, yang tinggi lah. Boleh. Ini contoh gambar kontainer kena buat. Then dia kena ada dia punya inspection check sheet lah. Okay ke tak okay. Kalau tak okay, kontainer you receive bila buat 7-pointer check tak okay, then kena return kepada shipping line. Kontainer ni biasanya dia adalah kepunyaan shipping line company lah. Okay, shipping line company. Contohnya Maersk kan, company. Dia ada kapal dan dia ada kontainer dia lah. Boleh? Contoh kan. Ini contoh pelabuhan Westport. Saya ambil. Kan, daripada Westport seluruh dunia hantar. Okay. Hantar kepada seluruh dunia Westport. Pelabuhan besar lah. Dan kita punya kompetitor yang paling dekat adalah Singapura. Okay. Sekarang Singapura adalah pelabuhan yang terbaik lah dari segi servis. Okay. Tapi pelabuhan kita kena compete lah. Okay. Macam mana kita nak dapatkan kelebihan nak bersaing dengan Singapura. Kita banyak pelabuhan kan, Singapura ada satu je. Okay. So kena improve dia punya facilities kan, tenaga pekerja yang mahir, okay, infrastruktur contohnya. Boleh? Okay. So thank you. Ada soalan? Ini untuk carriage of cargo by sea ataupun sea mode. Okay. Jadi kita dah bincang ada 5 mode, 5 jenis sistem pengangkutan. Ada yang menggunakan truck, ada yang menggunakan kereta api, pipeline, yang menggunakan aircraft ataupun sea mode, ataupun air mode ataupun sea mode lah, menggunakan vessel ataupun carrier lah. Okay. Container vessel. Okay. So ingat ada 5 mode, 5 mode of transport. Ada 5 jenis sistem pengangkutan. Macam mana nak pilih sistem mana yang bagus? Kena refer kepada transportation attribute. Ada 6 attribute sifat-sifat tu. Boleh? Okay. Ada soalan? Ke semua hilang? Ada kan? Ada tuan. Ada 7 pelabuhan yang besar di Malaysia. Okay. Maksudnya 7 pelabuhan. Itu pelabuhan 7. Kan setakat 180 orang student logistik UMK ni nak bekerja di 7 pelabuhan ni lebih sebenarnya kan. Itu baru pelabuhan 7. Forwarding company berapa ratus. Shipping line company berapa puluh. Awak nampak tak awak punya peluang tu? Kan? Peluang pekerjaan. Cuma sekarang nak tak nak je lah, itu je. Okay? Boleh? Belajar kan nak kerja, betul tak? Jadi saya buka peluang lah. You tengok. Pelabuhan ada 7 pelabuhan di Malaysia. Kan? Forwarding company berapa banyak? Kan? Logistik company berapa banyak? Kan? Ingat yang kita belajar minggu 2 tu, player pemain-pemain dalam industri logistik. Ada airliner, ada yang buat third party, fourth party, ada yang buat courier service, parcel delivery. Okay, macam JNT, kan? Tu semua tu peluang lah. Boleh? Ada tanya? Sementara tu saya proses awak punya attendance sekejap. Kalau nak tanya boleh lah. Saya buka sekejap. Saya stop presenting yang slide tu, saya
Off. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey. Saya buka attendance sekejap. Sir nak tanya. Boleh tanya sementara tu saya buka. Nak tanya kontainer tu biasa dari mana boleh dapat? Container. Container dari shipping company. Contohnya K-Line company kan, K-Line shipping company, then dia akan provide container sekali lah. Container. Boleh? Brian katanya. Jadi Boleh. siapa yang check itu kontainer? Eh? Siapa nak check itu kontainer? Yang PIC yang in charge untuk transport lah. Ataupun PIC yang in charge untuk packaging ke contohnya. Biasanya transport lah. Pasal in charge transport. Bila container receive, dia kena bagi check 7-point inspection tu. Sebab kalau container rosak, then dia reject. Dia hantar balik kepada shipping line company dan shipping line akan ganti yang baru lah. Container dia ada grade. Dia ada grade A, B, C. Biasanya company akan gunakan grade A, B lah. Grade A, B. Okay, sir. Okay. Kat mana? Ikut kami. Hari ni berapa? Hari ni 7 lah. 7 hari bulan. 7 hari bulan L1. L1. Okay. Macam mana nak buat lah? Sorry. Okay, saya akan tunjuk apa ni barcode yang you scan untuk attendance lah. Yes, sir. Wait. Sila. Okay. Boleh nampak? Boleh, sir. Boleh lah, siapa boleh nampak? Boleh, sir. Attendance hari ni. Boleh ambil kehadiran lah. Tolong scan lah. Three days. Okay, sementara tu ada soalan? Nak tanya? Kalau tak ada soalan, bagus. Kan, saya tak jawab. Kompetitif. No Atikah tanya. Competitive vessel tu macam mana, sir? Competitive vessel? Tak ada jenis kapal kompetitif. Ini competitive advantage ko. No Atikah. Macam tak lengkap je soalan ni. Competitive vessel. Ada ke vessel kompetitif? Tan Yi Tian tanya, sir, company beli kontainer lepas tu letak barang hantar melalui sea freight ke? Okay. Bagus juga soalan ni. Okay.
air forwarding company dia tak ada container. Okay, dia tak akan beli container. Contohnya ABC Forwarding Company. Kan, contoh nama syarikat tu. Jadi ABC Forwarding Company dia hanya urus transport saja. Dia tak beli container. Container adalah menggunakan container yang disediakan oleh shipping line. Contohnya dia nak menggunakan NYK shipping line. Jadi menggunakan container daripada NYK lah. NYK akan provide container kepada ABC Forwarding Company. Kan? Sebab tu forwarding company kena bayar container tu kepada shipping line company, bukan free. Tapi dia ada free days lah, ingat minggu lepas kita bincang apa maksud free days. Contohnya 7 hari pertama container tu free. Bila contohnya shipping line company hantar container ke freight forwarding company, so free 7 hari pertama. Lepas 7 hari dia akan charge. Contohnya RM15 satu hari ke contohnya. Jadi forwarding company dia tak ada container. Bila dia book space untuk carrier lah untuk delivery, jadi dia order sekali container daripada shipping line tu. Okay. Mereka menggunakan container daripada shipping line company lah. Boleh Etian. Penghantaran kargo boleh masuk dalam kategori kargo drone. Drone pun kan future nanti hantar by drone je. Kan? Drone salah satu jenis pengangkutan. Tapi di Malaysia tak ada lagi lah. Di negara Eropah ke boleh. Awak boleh Google tengok drone. Nanti hantar parcel ke hantar kan Food Panda ke Grab Food ke pakai drone je nanti. So, kalau saya kat tu jual produk secara online dan dia hantar secara online juga, maksudnya dia tak ada transportation lah kan? Kalau tak ada transportation nak hantar macam mana? Order boleh online sebab kita order dalam sistem. Order baju kan, saya order awak beli 12 ni esok bila? Lusa. Apa dia Shopee apa? Lazada apa? Shopee lah? 12 Shopee. Kan? Awak beli baju online boleh book online beli. Transaction bayar semua sekali tapi baju tak boleh hantar online. Baju kena hantar dengan JNT ke pos laju ke. So kena ada transport. Boleh? Itu kaedah je online tapi fizikal tak boleh hantar online. Kena hantar dengan truck lah. Transaction boleh online. Okay. Boleh? Ada soalan Stop presenting. Ada lagi tak yang belum scan ni? Saya dah stop presenting. Dah scan tuan. Scan semua lah? Dah tuan. Saya show. Sudah scan sir. Okay. Ya. Sir, line tengah problem. Apa dia? Conventional? Line slow, sir. Tak apa. Line awak, sorry. Line awak slow, line saya slow. Habis bateri dah. Sekejap Satu slow pun. Saya nak habis dah, kelas kita nak habis dah. Kan? Saya. Okay, baru charge. So conventional awak tanya tadi, conventional vessel lah. Punita tanya. Conventional vessel ni dia bawa barang-barang yang bulky lah. Contoh macam kayu balak. Dia tak guna kontainer lah. Dia letak terus atas kapal tu. Okay, kalau conventional vessel lah. Kalau yang menggunakan kontainer ni adalah menggunakan containerized vessel tadi. Apa dia, sir? Okay, awak Punita tanya tadi kan? Conventional vessel you tanya kan? Conventional vessel ni dia panggil bulky vessel lah. So dia bawa barang-barang yang bulky macam kayu balak ke, batu ke, pasir ke. Kadang dia tidak menggunakan kontainer 20 kaki, 40 kaki.
Maksudnya dia terus letak dalam kapal tu sebab dia konvensional. Kalau yang menggunakan kontainer ni dia panggil kontainer Tak, so saya tak tanya pun. Saya ya cakap ke? line saya problem tu je. Oh, awak cakap lain problem. Oh, okey, tak apalah. Kan, saya explain. Okey, semua sudah scan dah? Okey, Ya tuan. kalau dah scan semua, tak ada soalan, then untuk minggu ni saya rasa kita berhenti setakat mode of transport lah. Ada 5 jenis mode